Hari ini, marilah belajar firman Tuhan di bawah khutbah yang bertajuk Peraturan Harun dan Peraturan Melkisedek. Marilah melihat buku Ibrani bab 7. Buku Ibrani bab 7 ayat 11. Karena itu, anda kata oleh imamat Levi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Imamat Levi dan peraturan Harun adalah sama. Harun ialah orang Levi dan imam besar yang pertama. Sebab itulah, di dalam Alkitab, imamat Levi dan peraturan Harun digunakan secara berselang-seli. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab, jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Tertulis, akan berubah pula hukum Taurat itu. Tetapi tidak bermaksud hari Sabat bertukar kepada hari Ahad. Maksudnya, imamat bertukar daripada peraturan Harun kepada peraturan Melkisedek. Dalam erti kata lain, perjanjian lama bertukar kepada perjanjian baru. Betul? Apa yang pasti kita ketahui dalam kehidupan iman ialah peraturan Melkisedek. Untuk memahami imamat Melkisedek, kita perlu mengetahui tentang imamat Harun juga. Kemudian, kita dapat memahami sejelasnya akan peraturan Melkisedek. Bagi sesetengah daripada anda yang mendengar tentang ini buat kali pertama, subjek ini mungkin sukar kerana tidak biasa dengan istilah-istilahnya. Tetapi, marilah kita teruskan. Dikatakan, jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Marilah melihat bab 8 ayat 7. Sebab, sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak bercacat bermaksud tidak ada cacat celahnya. Tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Apakah perjanjian yang kedua? Perjanjian baru. Betul? Kerana perjanjian lama, iaitu peraturan Harun bercacat, perjanjian yang kedua, iaitu perjanjian baru, dalam peraturan Melkisedek, diperlukan. Marilah menyambung dengan ayat 8. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan apa? Mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Apabila kita memahami hubungan di antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, kita dapat menjelaskan sebaiknya kepada orang bagaimanakah kita boleh diselamatkan berdasarkan dua perjanjian ini. Mereka membuatkan semua kebenaran perjanjian baru yang kita patuhi, seperti hari Sabat dan Paskah, kelihatan seperti perjanjian lama yang dimansuhkan dan tidak perlu dipatuhi. Mereka seringkali menghalang kerja penginjilan seperti itu. Jika kita tidak mempunyai pemahaman yang penuh tentang perjanjian lama, perjanjian baru, peraturan Harun dan peraturan Melkisedek, kita mungkin ditipu oleh mereka. Sama seperti Hawa digoda apabila dia tidak mengetahui akan makna sebenar, pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, serta pokok kehidupan. Kerana perjanjian pertama bercacat, Tuhan memberikan kita perjanjian apa? Perjanjian baru. Kerana peraturan Harun bercacat, Tuhan memberikan kita peraturan apa? Peraturan Melkisedek. Kerana ada kekurangan dalam imamat Levi, Tuhan memberikan kita kebenaran perjanjian baru menurut peraturan Melkisedek. Inilah yang Alkitab ajarkan kepada kita. Marilah menyambung dengan ayat 9. Bukan seperti perjanjian yang telah aku adakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir.
Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh kerana ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Akhirnya, perjanjian lama akan musnah tak kita dapat menerima keselamatan kekal melalui perjanjian baru. Buku Ibrani bab 7, 8 dan 9 menjelaskan secara berterusan tentang fakta ini. Kalau begitu, kita harus jelas membezakan perjanjian baru daripada perjanjian lama. Mengenai hari Sabat, sesetengahnya mungkin ditipu dengan hanya satu perkataan sahaja, iaitu Sabat, yang digunakan tanpa membezakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi ada hari Sabat perjanjian lama dan juga hari Sabat perjanjian baru. Betul? Ada hari Sabat termasuk dalam peraturan Harun dan ada juga hari Sabat termasuk dalam peraturan Melkisedek. Sama dengan Paskah. Ada Paskah yang dipatuhi dalam imamat Lewi dan ada juga Paskah yang dipatuhi dalam peraturan Melkisedek. Cara untuk menjalankan upacara adalah berbeza. Dalam imamat Lewi, iaitu dalam peraturan Harun, semua persembahan ialah korban binatang. Sebaliknya, semua persembahan dalam peraturan Melkisedek ialah tubuh Kristus. Ini ialah perbezaan besar dalam menjalankan upacara. Kita semua mesti memahami ini sejelasnya. Kita mesti memahami ini. Apabila Tuhan berkata hukum dimansuhkan, dia bermaksud peraturan Harun, iaitu hukum perjanjian lama dimansuhkan. Dia tidak bermaksud hukum perjanjian baru dimansuhkan. Hari ini, kita harus memahaminya melalui Alkitab dan mengetahui bagaimanakah membezakan perjanjian baru daripada perjanjian lama. Kalau begitu, apabila seseorang bertanya kepada anda, adakah semua hukum dimansuhkan? Anda boleh memberikan dia jawapan yang jelas bahawa hukum yang dimansuhkan ialah hukum Musa, hukum Lewi, iaitu hukum yang termasuk dalam peraturan Harun. Marilah melihat bagaimanakah imamat Lewi dan imamat Melkisedek berbeza. Dalam buku Keluaran bab 24. Buku Keluaran bab 24 ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung." Gunung apa? Gunung Sinai. Dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu law batu, yakni hukum dan perintah, yang telah aku tuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Tempat Tuhan mengisytiharkan peraturan korban dan persembahan dalam imamat Lewi, iaitu peraturan Harun, ialah Gunung Sinai. Marilah pergi ke bab 34. Buku Keluaran bab 34 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pahatlah dua law batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada law itu segala firman yang ada pada law yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi." Ke mana? Ke atas Gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat dua law batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke mana? Ke atas Gunung Sinai. Musa naik ke Gunung Sinai, menerima hukum daripada Tuhan dan turun.
Di manakah Tuhan mengisytiharkan hukum dalam imamat Lewi, yaitu hukum menurut peraturan Harun di Gunung Sinai. Namun, Gunung Sinai bukanlah satu-satunya tempat Tuhan mengisytiharkan hukum. Tuhan meramalkan bahawa Dia akan mengisytiharkan hukum di tempat lain juga. Marilah melihat buku Yesaya bab 2. Buku Yesaya bab 2 ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari mana? Dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan. Di ayat-ayat sebelumnya, di manakah hukum dalam peraturan Harun diisytiharkan? Di Gunung Sinai. Tetapi, di sini ada hukum yang lain. Di manakah hukum ini diisytiharkan? Di Sion. Hukum ini diisytiharkan. Inilah perbezaan di antara peraturan Harun dengan peraturan Melkisedek. Walaupun perkataan hukum adalah sama, hukum menurut peraturan Harun dan hukum menurut peraturan Melkisedek adalah berbeza daripada satu sama lain. Persembahannya berbeza. Berkat Tuhan berbeza. Dan pekerjaan Tuhan pun berbeza. Semua korban menurut peraturan Harun ialah gambaran dan bayangan. Manakala semua korban menurut peraturan Melkisedek ialah kenyataan. Walaupun istilah yang sama digunakan, iaitu hari Sabat, dalam peraturan Harun dan peraturan Melkisedek, namun cara untuk mematuhi berbeza sepenuhnya. Dalam hukum Musa, mereka menyembelih anak domba. Mereka mengorbankan anak domba pada waktu pagi dan pada waktu petang, mengikut masa untuk mempersembahkan korban. Namun, adakah kita menyembelih anak domba untuk menyambut hari Sabat pada waktu pagi dan petang? Kita beribadah dalam roh dan kebenaran. Bukan? Jika anda mengambil ini sebagai perbezaan di antara peraturan Harun dengan peraturan Melkisedek, ia merupakan bantuan yang besar bagi anda untuk memahaminya. Dan tempat hukum diisytiharkan adalah berbeza. Betul? Satu di Gunung Sinai dan satu lagi di Sion. Marilah pergi ke buku Ibrani bab 5 ayat 5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Bercakap tentang Harun, dia ialah imam besar yang pertama dalam imamat Lewi. Namun, Alkitab berkata bahawa imam besar menurut peraturan Melkisedek ialah Yesus Kristus. Marilah melihat ayat 5 sekali lagi. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah apa? Imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan kerana kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, iaitu Yesus, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi apa? Menjadi imam besar oleh Tuhan, menurut peraturan Melkisedek. Maksudnya, bila kita beribadah kepada Tuhan menurut peraturan Melkisedek, itu akan menjadi ibadah yang abadi dan lengkap. Di dalam buku Kejadian bab 14, marilah melihat kemunculan Melkisedek dan melihat melalui apakah Melkisedek meminta berkat Tuhan. Buku Kejadian bab 14 ayat 17. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan kedua lama dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syaweh, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa korban jenis apa?
roti dan anggur. Ia siapa? Ia seorang imam Tuhan yang maha tinggi. Sebagai imam Tuhan, dia seharusnya menumpahkan darah binatang untuk dipersembah kepada Tuhan. Tetapi Melkisedek membawa persembahan yang sangat unik untuk memberkati Abraham. Apakah persembahan itu? Melkisedek memberkati Abraham melalui roti dan wine. Kalau begitu, mengapakah Tuhan menjelaskan bahawa Yesus Kristus ialah imam besar menurut peraturan Melkisedek? Mengenai Melkisedek, marilah belajar lebih banyak lagi di dalam buku Matius bab 26. Buku Matius bab 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Kita mengetahui sebaiknya bahawa ini ialah babak menyambut Paskah. Memandangkan kita telah membaca firman ini banyak kali, marilah pergi ke ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur. Apakah yang berada di dalam cawan? Di manakah di dalam buku Kejadian kita melihat roti dan wine? Siapakah yang membawa persembahan itu? Melkisedek membawa persembahan itu. Dan sekarang, siapakah melakukan perkara yang sama seperti Melkisedek? Yesus menjalankan upacara dengan roti dan wine. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan yang mengandungi wine Paskah, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalian semua, sekarang, adakah maksud akal bahawa Yesus dipanggil imam besar menurut peraturan Melkisedek? Kita boleh mencari persamaan di antara babak di dalam buku Matius bab 26 dengan buku Kejadian 14 ayat 17. Bukan? Apakah persembahan yang mereka gunakan? Mereka menggunakan persembahan yang sama, roti dan wine. Alkitab berkata bahawa Yesus dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Kalau begitu, apakah yang Yesus lakukan dengan roti dan wine? Marilah pergi ke buku Lukas bab 22 dan mencari jawapan bagi beberapa soalan yang kita punyai di dalam buku Ibrani. Buku Lukas bab 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, iaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Sama seperti di dalam buku Matius. Persediaan untuk Paskah direkodkan di dalam buku Lukas juga. Marilah pergi ke ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian apa? Perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Perjanjian yang ditubuhkan menurut peraturan Melkisedek ialah perjanjian baru. Dan perjanjian yang ditubuhkan menurut peraturan Harun ialah perjanjian lama. Alkitab berkata bahawa perjanjian lama telah dekat kepada kemusnahannya, tetapi perjanjian baru adalah abadi. Dan imamannya ialah imamat yang kekal. Marilah pergi ke buku Ibrani bab 10. Buku Ibrani bab 10 ayat 18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Menggunakan ayat ini yang berkata, "Lihat, tidak perlu lagi dipersembahkan korban kerana dosa." Jadi kita tidak memerlukan ibadah lagi. Apakah kebaikan menyambut Paskah atau Sabat? Tidak berguna. Menipu seperti ini. Dia memfitnah kita selicitnya.
kalian semua, marilah kita melihat buku Ibrani bab 10 ayat 1. Kemudian, kita boleh mendapat jawapan yang jelas. Di dalam hukum Taurat, hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bahagian di dalamnya. Melalui peraturan Harun, yaitu hukum yang termasuk dalam hukum Musa, kita tidak dapat disempurnakan. Melalui darah binatang, dosa kita tidak dapat diampunkan sepenuhnya. Melalui darah binatang, keselamatan kita tidak dapat disempurnakan. Hanya selepas Kristus, yaitu realiti darah binatang, datang ke bumi dan menumpahkan darahnya, penebusan kita dapat disempurnakan, serta pengampunan dosa dapat dilengkapkan. Sebab itulah, dikatakan kesempurnaan tidak dapat dicapai melalui peraturan Harun. Marilah melihat ayat 2. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadat itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab apa? Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Melalui imamat Levi, melalui hukum Musa, semua dosa kita tidak dapat dihapuskan. Tidak mungkin menghapuskan dosa. Mengapa? Kerana itu adalah gambaran dan bayangan. Bayangan tidak boleh memainkan peranan realiti sepenuhnya. Melalui bayangan, kita hanya boleh memikirkan rupa dan bentuk realiti. Andaikan ada bayangan sepukul roti, tidak kira betapa banyaknya anda makan bayangan, bolehkah anda kenyang? Tidak. Apakah yang harus kita makan untuk menjadi kenyang? Kita perlu makan roti yang sebenar. Sama juga dengan pengampunan dosa. Mustahil untuk menghapuskan dosa melalui korban dalam bayangan dan gambaran. Jadi, peraturan Melkisedek muncul. Memandangkan imamat berubah, ia tidak memerlukan korban yang dilakukan dengan hukum Musa. Inilah maksud buku Ibrani bab 10. Marilah melihat ayat 5. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Yesus Kristus dikorbankan di atas salib. Kalau begitu, adakah kita masih perlukan penumpahan darah binatang seperti domba atau kambing? Kita tidak lagi memerlukan korban seperti itu. Namun, orang yang menentang perintah Tuhan sentiasa menyebutkan satu ayat ini. Lihatlah ini. Bukankah tertulis bahawa tidak perlu lagi dipersembahkan korban kerana dosa? Adakah mereka betul? Rasul Paulus ialah penulis buku Ibrani. Kemana sahaja Rasul Paulus pergi, dia memberitahukan peraturan Melkisedek. Berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Inilah korban yang mesti kita persembahkan. Inilah ibadah yang mesti kita lakukan. Kita tidak lagi memerlukan korban Harun, tetapi kita perlu melakukan ibadah Melkisedek sehingga Yesus datang. Rasul Paulus menekankan itu. Siapakah yang menulis buku 1 Korintus? Bagaimana pula dengan buku Ibrani? Rasul Paulus yang berkata, tidak perlu lagi dipersembahkan korban kerana dosa. Bagi menekankan di sini bahawa kita mesti melakukan korban itu. Kita mesti memahami apakah maksud ini. Maksud dia, tidak perlu lagi dipersembahkan korban untuk mendapat pengampunan dosa menurut peraturan Harun. Peraturan Harun hanyalah gambaran dan bayangan peraturan Melkisedek. Apabila realiti datang, kita tidak memerlukan gambaran lagi. Marilah melihat buku 1 Korintus bab 11. Buku 1 Korintus bab 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari siapa? Dari Tuhan. Dikatakan dia teruskan apa yang daripada Tuhan kepada mereka. Sekarang,
marilah kita melihat setelitinya apakah yang dia teruskan kepada mereka. Iaitu bahawa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah maksudnya? Adakah kita perlu patuhinya atau tidak? Kita mesti patuh dan praktikannya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah apa? Perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Apakah yang harus kita lakukan dengan ini? Dia menyuruh kita untuk melakukan ini. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai bila? Sampai ia datang. Maka roti ini dan minum cawan ini merujuk kepada ibadat tertentu. Ibadah apa? Ibadah Paskah, perayaan Paskah. Merujuk kepada perayaan Paskah. Apabila Rasul Paulus berkata, tidak perlu lagi dipersembahkan korban kerana dosa, adakah dia bermaksud bahawa kita tidak perlu menyambut Paskah? Tidak. Dia tidak bermaksud bahawa perjanjian baru tidak lagi diperlukan. Tetapi dia bermaksud bahawa kita tidak perlukan cara perjanjian lama untuk mendapat pengampunan dosa. Jadi, apakah korban yang telah diberikan kepada kita sekarang? Korban Melkisedek. Cara ibadah Melkisedek. Cara ibadah itu harus dipatuhi sampai bila? Sampai dia datang. Maksudnya, kita harus patuhinya dengan tetap. Tidak bermaksud bahawa kita tidak perlu patuhinya. Marilah melihat satu lagi ayat. Buku Yohanes bab 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan apa? Memberikan suatu teladan kepada kamu. Supaya kamu juga apa? Kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu. Adakah Paskah suatu korban atau tidak? Menurut buku Keluaran, tertulis, itulah korban Paskah bagi Tuhan. Itu ialah korban kepada Tuhan. Yesus menunjukkan teladan menyambut Paskah. Sebelum menyambut Paskah, apakah teladan yang dia tunjukkan terlebih dahulu? Dia menunjukkan teladan membasuh kaki murid-muridnya. Marilah melihat apakah yang berlaku dalam babak ini. Ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekalnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat, engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, apa yang berlaku? Engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Bahkan kerana tidak membasuh kaki sahaja pun, Yesus berkata, kamu tidak mendapat bahagian dalam aku. Maksudnya, kamu tidak dapat diselamatkan. Rasul Paulus berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Dia melakukan seperti yang dia terima daripada Tuhan. Rasul Paulus berkata bahawa kita mesti patuhinya sampai Yesus datang. Di manakah lagi kita dapat melihat babak yang sama? Marilah melihat buku 1 Korintus bab 5. Buku Korintus dituliskan selepas Yesus bangkit dan naik ke syurga. Buku 1 Korintus bab 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kerana itu, marilah kita apa? Berpesta. Apakah perayaan ini? Perayaan Paskah. Versi lain Alkitab berkata, marilah kita rayakan perayaan Paskah kita. Kalau begitu, adakah tidak bermasalah walaupun kita tidak mematuhi hukum dan peraturan Tuhan? Kita mesti patuhinya, betul? Upacara untuk pengampunan dosa dengan darah lembu dan kambing telah berakhir. Hukum perjanjian lama sekarang sudah pun berakhir. Disebabkan kita tidak boleh mendapat pengampunan dosa melaluinya, Kristus, yaitu realiti datang ke bumi ini. Jadi kita mesti patuhi hukum pengampunan dosa
peraturan dan ketetapan yang Kristus tubuhkan. Di dalam buku Matius bab 5 juga tertulis, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa? Untuk mengenapinya." Jika Anda tidak mengetahui tentang makna korban kepada Tuhan dan membezakan di antara peraturan Harun dengan peraturan Melkisedek, Anda tidak dapat menyadari bahawa hukum ibadah siapakah yang diikuti walaupun menyambut Paskah dan hari Sabat pada hari ini. Saya pernah melihat kes yang malang seperti itu. Jadi, sekarang saya memberitahu Anda seikhlasnya. Akhir sekali, saya meminta supaya Anda jangan sekali-kali kehilangan kebenaran yang dipegang, agar Anda dan saya dapat diberikan hak sepenuhnya untuk memasuki keselamatan syurga yang abadi. Berharap Anda menerima banyak rahmat. Saya tamatkan khutbah. Terima kasih banyak.